semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okay, hari ni I nak share tentang satu story yang dihantar oleh seseorang bernama Muiz. Muiz bukan nama sebenar. Dia menceritakan pengalaman dia dengan pocong. Okay, cerita ni berlaku dalam tahun 2018-2019 tau. Dia macam recently lah, dia kata sebelum pandemik. I assume 2018-2019 lah, I assume. Dia tak specifically bagi tahu bila date ni lah. Tapi aktiviti dia banyak tentang vape, tentang business dia. I rasa vape ni very recent lah kan. Maaf Muiz kalau tahun dia tersasar sikit, tapi cerita anda saya tak ubah. Sebelum pandemik ni, business vape dia kencang tau. So, apa dia buat ialah dia jadi runner untuk produk dia sendiri. So, orang macam maybe DM dekat IG ke apa. So, dia sendiri, dia akan kumpul order. Macam katalah, you order, you daripada Tapah, you daripada Bentong. Dia akan hantar sendiri. Dan, selain daripada business vape punya COD tu, bila dia nak pergi somewhere, dia akan ambil order macam, kalau pergi Kuantan, dia akan ambil order Kula Cakes. Kalau pergi Ipoh, dia akan ambil order Yongsuan. Kalau pergi Penang, dia akan ambil order nasi kandar. So, bila pergi, dia dah buat COD vape, balik dia bawa balik makanan. In fact, dia kata pernah pergi Perlis juga, hantar vape, lepas tu baliknya dengan bawa pinggan mangkuk, periuk, jersey daripada Padang Besar. So dia pergi hantar vape, balik. So dia tak adalah kosong pergi semata-mata hantar ambil COD je. Bila dah kerap ke sana ke sini, ke sana ke sini, makanya Muiz ni dia dah develop satu jalan pintas yang boleh elak tol, yang boleh elak jam, yang boleh apa orang kata tu, lebih laju. Walaupun kita rasa highway kita straight je kan, tapi kadang-kadang kalau kita pandai ikut jalan dalam, lepas tu pemandangan ni pula macam tak jemu mata memandang, so tak rasa perjalanan tu jauh. That's how dia boleh pandai untuk beli. Macam kadang-kadang orang minta benda-benda yang rare ke apa, dia tahu jalan tau, sebab dia tahu kat mana kedai-kedai tu. And kedai-kedai tu kalau guna highway tak lalu kedai-kedai tu. Tapi nak dijadikan cerita lah kan guys. Indah betul bisnes dia, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Until lah satu hari ni, dia nak kena COD vape dekat Taiping. Dia ni pula duduk dekat Old Klang Road. So, selalunya dia akan ada orang teman. Sebab Muiz ni dia malas nak drive sorang-sorang, boring. Tapi kali ni tak ada orang, tak ada member yang boleh teman. Tak ada. So dia nak tak nak, tak apalah, Taiping tu pun tak jauh sangat pun dari Old Klang Road. And sebab dah kerap sangat pergi Ipoh lah, pergi apa ni semua, so dia dah biasa. So okay lah, tak apalah, dia drive seorang pergi Taiping. Drive. Oh, lupa nak cakap, dia drive ni selepas subuh. Lepas je exit Sungkai tu, tiba-tiba berguling atas jalan. Muiz break, emergency break tau. Nasib baik tak kena langgar apa-apa, belakang tak ada kereta. Nasib baik jalan kosong. Dia tengok tak ada apa, tapi dia memang nampak jelas hantu berbungkus putih tu berguling atas highway. Terketar-ketar ni, terkejut ni pasal, tapi nak kena teruskan perjalanan kan. So okay, dia pun jalan. Sudah pergi Taiping, dah settle. Lepas tu daripada Taiping tu pergi pula Ipoh, turun bawah pergi beli Yongsuan dengan nasi wanggir. Lepas tu turun balik dekat KL, deliver food, lepas tu balik rumah. Still processing apa siang aku nampak tadi, macam tu lah. So masa pun berlalu. Dah beberapa bulan selepas itu, sampai dia pun dah terlupa. Sebab bila dia lalu balik, jalan tu dah tak ada apa. So dia dah lupa lah dia pernah bertemu dengan hantu bungkus. So anyway, ada satu hari ni Muiz dengan member dia nak kena pergi lagi Perak. Dia punya klien banyak daripada utara tau. So dia nak kena pergi Perak, tapi kali dia kena pergi Sri Iskandar. Dah lah lupa pasal Sungkai tu kan. Entahlah nak dijadikan cerita, Muiz guna highway dengan kawan-kawan dia. Laju ni bawa seronok-seronok dengan member ni, gelak-gelak. Lepas je exit Sungkai tu, yes, dia buat comeback guys. Berguling-guling lagi sekali. Muiz emergency brake. Lepas tu daripada belakang ada Hilux, high beam dan horn. Nasib baik Hilux tu tak langgar. Member dia mencerit lah macam, weh kau okey tak? So of course nasib baik sempat Hilux kat belakang tu berhenti. Horn marah-marah semua, jalan. Lepas tu kawan-kawan dia, weh kau okey tak? Kau nampak apa? Asal kau brake doh? Muiz tak nak cakap. Sebab apparently kalau semua orang tanya, maksudnya orang lain tak nampak lah. Muiz je lah nampak. So Muiz macam, tak ada apa, aku terlelap. So memang macam pelik lah, terlelap apa, kita tengah gelak-gelak cakap kau.
Macam tu pula kan. Macam okay lah, tak apalah, lantak kau lah, kau tak ada lap ke apa, janji kita semua selamat. Okay, tak apalah, teruskan perjalanan ke Sri Iskandar. Actually, sejak kejadian yang second time nampak hantu bungkus berguling dekat lepas exit Sungkai Lebuh Utara Selatan tu, Muiz rasa macam dia nampak kelibat tau dalam rumah dia. Dia rasa dia nampak, tapi bila dia pusing tak ada apa. Macam daripada anak mata dia selalu nampak ada hantu bungkus dalam rumah. Tapi tetap dia rasa itu adalah mainan perasaan tau. Until one day ni, dia balik malam. Baru je lepas hantar dia punya vape ni lah. Dekat mana I pun tak pasti. Tapi dia dah balik malam, dia dah penat gila, dia dah mandi. Yang dia tahu dia belum solat isyak sebab dia tak stop mana-mana R&R sebab nak balik je terus. So bila dah sampai rumah, dia nak solat isyak, dia mandi dulu. Lepas dia mandi, dia buka almari. Dia buka je almari. Dalam almari tu berdiri teguh seorang hantu bungkus. Dia tak ingat apa-apa lepas tu. Tahu-tahu dia terjaga. Dah pagi. Tersedar dia memang terbaring depan almari baju dia. So meaning dia kata dia pingsan lah malam tu. Terkejut ni pasal kedebang jatuh rebah pingsan. So Muiz ni, being Muiz, kalau kita dah beberapa kisah yang kita selalu dengar ni, kita macam dah alert sikit kan. Kalau kita berlaku, kita dah call ustaz. Tapi bila jadi dekat orang macam Muiz ni adalah first time dia, jadi dia tak adalah nak call ustaz ke, nak buat apa ke, sebab dia rasa macam, sebab aku takut sangat ni, ini adalah mainan perasaan. Kalau kau dah duduk seorang, tak kisahlah rumah kau besar ke, rumah kau kecil ke, kalau kau nampak ada kelibat-kelibat, kau lain kali dah boleh call kawan-kawan atau ustaz Okay? Tapi Muiz being Muiz lah, in denial kan, macam perasaan. So dia menjalani hari-hari dia seperti biasa. Hari demi hari, walaupun dia menjalani hari dia macam biasa, tapi dia boleh dengar yang ada kelainan dalam rumah dia. Ada start bunyi glum, macam macam tu. Mula-mula dia tak faham tau, itu bunyi apa, ada construction ke jiran-jiran ni. Until ada satu hari tu, dia nampak hantu bungkus itu kedung masuk dapur dia. Tapi dalam hal ini, Muiz adalah manusia yang in denial. Ni perasaan aku ni terlalu takut sangat duk fikir-fikir. Bila kau fikir-fikir, sebab tu lah benda tu muncul. Kau fikir-fikir itu hanya mainan minda, dia kata. Itu satu kejadian. Kejadian kali kedua pula, bila dia tengah mandi, dia dalam shower. Dia kata daripada shower dia boleh nampak cermin sinki. Dia tengah mandi, dia ternampak dekat cermin di sinki itu ada penampakan di belakang dia dalam shower. Bila dia pusing, dalam shower tu dia tengok tak ada. So dia tengok balik cermin, tak ada. Dia concludekan benda tu mainan minda. Dia kata nak dijadikan cerita juga. Pernah yang dia nak explain kat kita betapa in denialnya dia. Dia pernah balik kerja, memang lambat, tengah malam, dah penat, COD outstation. Balik rumah, dia nampak hantu bungkus guling-guling guys. Bukan depan dia, bukan masuk dapur. Guling-guling naik tangga. Naik, bukan turun. Kau bayangkan benda guling-guling duduk naik atas. Weh, kalau orang nak prank kau sekalipun, dia akan tendang dari atas, tung turun. Ini benda tu berguling-guling naik atas. Naik atas pergi mana? Dia buka semua lampu, dia tengok kat tangga tak ada apa. So, apa korang kelusi Muiz kawan-kawan? Mainan minda. Climax gangguan hantu bungkus di rumah Muiz. So time ni dia kata dia tengah tidur. Dia memang dah tengah tidur, tapi dia terasa macam, apa orang kata tu, atas tilam tu ada macam gung tau. So dia nak buka mata, dia takut lah. Sebab dah beberapa kali dia nampak. Jadi dia takut. Dia rasa ni ada macam sesuatu yang melompat-lompat atas tilam dia. So dia try buka mata slowly lah. Sebab dalam hati dah expect ni aku mampus nampak ni habis. Tapi tak apalah, dah bersedia kan minda dia yang dia akan nampak. Buka slowly mata dia. Tak ada apa. Bergoyang, bergoncang katil pun tak ada. So Muiz macam, mimpi kot.
Tapi apa sah aku sedar? Macam tu tau. So dia tengah analyse situasi. Dia tengok tak ada apa. Tak ada apa-apa. Muiz sambung balik tidur. Bila dia baring balik, dia nak pusing, mengiring. Bang! Depan muka kali ni. Very up close and personal. Dia bangun melompat daripada katil tu. Bila dia tengok balik kat katil, tak ada apa. Tak ada apa. Ada benda kat belakang dia tau. Macam ada benda jatuh kat dia. Dia dah tahu dah mesti kat belakang ni. So dia dah panik. Dia lari. Dia turun. Dia pergi kat ruang tamu. Dekat ruang tamu tu dia pasang TV pula smart. Boleh tekan YouTube terus. Dia pasang alunan mengaji. So dia tak ingat bila lah dalam kekalutan ni semua dia tertidur. Sebab tahu-tahu bunyi phone. Bunyi phone ni kuat tau. Sebab dia memang bunyi kuat. Sebab dia jenis yang suka tidur mati. So memang phone bunyi kuat. Masalahnya phone kat atas dalam bilik tidur dia. Kan last dia tengok dalam bilik tidur dia ada hantu bungkus. Macam mana dia nak naik walaupun dia dah tertidur rupanya dia atas sofa ditemani alunan mengaji. Tapi dia beranikan diri jugalah sebab dia confident kan dah ada alunan mengaji mesti dah hilang ni. Dia pun naik. Dia buka pintu bilik dia. Tak ada apa. Dia cepat-cepat capai telefon dia. Lari, angkat, jawab kat bawah tau. Dia kata dia tak jawab kat atas pun, dia jawab kat bawah. Member dia tengah tanya pasal vape kau pun dia tahu. So dia explain kat member dia tahu dia kena gangguan. So member dia datang untuk temankan dia lah. So bila member dah sampai, masa tu time tu dah nak pagi dah lah. Member call tu tengah malam macam tu je lah. So dah nak pagi, siang, okay, semua tak ada apa. Malam tu kiranya sehari selepas kejadian lah kan, masih tidur rumah dia lah sebab nak temankan dia. Member ni kita namakan, sebab dia tak bagi tahu nama member, dia kata member je kan. Kita namakan member dia Syuib lah So Syuib teman lah Muiz ni. Tapi diorang tak tidur lah sebab dah ada member kan. Member dia kata kau janganlah kau duduk seorang, kau duduk bilik je kan. So diorang duduk kat ruang tamu tu, diorang main FIFA. Duk main FIFA so yang ni kejar, yang itu sepak, ini penalty, free kick, offside lah, whatever. Tiba-tiba dengan member dia sekali dengar, tolong aku. Benda dah mula bersuara guys. Selalunya Muiz ni nampak. Ini dia nak bercakap pula. Dia suruh tolong pula. Siapa nak tolong kau Tana? So diorang terdiam dan cuba dengar lagi. Aku tak sempurna. Apa benda yang tak sempurna ni? Janganlah kacau, tak nak tahu. Muiz pandang Syuib pandang Muiz. Dua-dua phone kat situ capai keluar rumah. Dah keluar tu masing-masing call semua kawan-kawan. Call clan dia orang lah. Call kawan-kawan semua. Cakap ada hantu. Senang. Cakap ke gentle, cakap kat member lain semua ada hantu. So semua pun datang. So okey lah, dalam pada ramai-ramai tu mestilah kita ada kawan. Kita pun semua situasi yang sama. Bila kita dalam circle kita mesti ada satu dua yang tahu, kenal ustaz, tahu siapa yang boleh berubat, pernah berubat ke apa kan. So okey lah, minta tolong ustaz yang datang. Lama ke lama tunggu ustaz tu. Masa kejadian yang tolong aku tu dah tengah malam. So nak tunggu ustaz tu sampai pun lama juga. Muiz ni sampai tertidur kat tembok kat luar rumah. Masa dia tertidur ni, Syuib cerita kat dia, masa tu kau macam terlelap tau dekat tepi tembok. So orang tak kacau lah sebab tahulah you've been through a lot. So yang lain-lain ni macam berjaga je lah, borak-borak. Muiz ni pula dia kata waktu dia tengah terlelap, dia tak tahu macam mana dia boleh terlelap kat luar tu, dia didatangi hantu bungkus ni dalam mimpi dia. Benda tu duk minta tolong carikan cebisan daging yang tertinggal atas jalan raya. Dia mati aksiden. Tapi waktu orang kapankan dia, tanamkan dia, jenazah dia tak sempurna. Sebab atas jalan tu ada cebisan daging dia yang tiada siapa ambil. Muiz tak sempat cakap apa-apa. Dia tersedar sebab dia dikejutkan. Rupanya ustaz tu dah sampai. Sebab tadi ustaz tu dah borak dah dengan si Syuib. So Syuib dah cerita sikit-sikit lah. Tapi ustaz tu nak tahu detail kan. Ustaz tu kejut lah Muiz. So Muiz ceritalah daripada A yang dia nampak kat Sungkai tu sampailah Z yang dia didatangi mimpi meminta tolong ambilkan cebisan daging. Dah lah tak tahu bila pula kau mati, kat mana kau mati spesifik. Lepas tu kau cakap daging tertinggal. Ni dah bertahun-tahun ke dah berbulan-bulan ke, mana tahu atas jalan tu ada daging. So whatever it is, ustaz tu macam angguk je. Lepas tu ustaz kata tak apalah, korang semua duduk kat
kat luar, tengok-tengok kamu Muiz dengan Syuib ni lah. So Ustaz tu masuk, dia kata lama jugalah Ustaz tu kat dalam dan tak dengar apa pun. Sunyi je, sunyi. Adalah bunyi-bunyi motor ke kereta ke, macam tu je lah. So whatever it is, after few good hours lah, Muiz rasa macam lama lah. Tapi diorang tak perasan jam tau. Diorang macam tak tengok berapa jam berlalu. Tapi dia rasa macam berjam-jam lah, dia rasa lama. So whatever it is, Ustaz keluar, Ustaz cakap, okay, Alhamdulillah, apa-apa yang menumpang, apa-apa yang bertandang kat rumah ni, dia dah usir. Ustaz tu panggil lah ramai-ramai tu masuk dalam rumah, tak ada apa. Tengok sendiri kan tak ada apa. So diorang pun masuk. Muiz takut tau mula-mula. Tapi bila Muiz masuk, dia tak ada rasa berat yang seram macam selalu tau. Dia perasan macam, aku masuk rumah aku tak ada rasa berat. Dulu ada, cuma dia tak perasan. Dia selalu ingatkan sebab dia penat ke, sebab dia selalu outstation kan. Bila dia dah masuk ni, lepas Ustaz ni usir ni, dia rasa macam dia masuk rumah dia macam biasa. Dia tak reti nak explain. Dia kata, tapi kalau macam movie tu macam macam tu. So anyway, Ustaz ni adalah share dengan Muiz ayat-ayat untuk diamalkan bila nak mulakan perjalanan. Kadang-kadang bila kita jalan jauh ni, Ustaz tu tak cakap tau yang macam betul benda tu adalah jenazah yang tidak sempurna. Tahu Ustaz tu kata kadang-kadang bila kita jalan-jalan jauh, benda-benda ni kan ada je kat tepi-tepi highway, kat tepi-tepi hutan. So dia sajalah mengganggu. And nasib baik Muiz ni dia datang mimpi sebegitu hari yang Ustaz ni datang. So Ustaz nak buang. Ustaz ni kata lain kali, katalah andai kata benda ni berulang atau benda ni dalam bentuk yang lain pula, meminta tolong macam-macam, dia kata jangan tolong. Tak perlu tolong. Tak perlu nak pergi highway kat tepi-tepi tu nak cari cebisan-cebisan daging. No. Tak ada mana-mana jenazah yang telah disemadikan, yang telah hidup dalam alam barzah tu akan bangkit balik nak pergi jumpa kita, nak bagi tahu gigi tertinggal ke, tangan tercabut ke. Tak ada. Benda tu tak wujud dan benda tak akan berlaku. Ustaz tu buat lawak sikit lah kat dia. Ustaz tu kata kita dekat bawah tu dah kena pukul. Tak ada masa kita nak keluar balik nak minta tolong kat orang. Tak ada. Kita kat bawah tu dah kena seksa. Yang mana buat salah kena seksa, yang mana tak buat salah selesa. Jadi tak ada istilah mereka akan kembali ke alam nyata, sebab mereka punya alam barzah tu dah lain daripada kita. Itu saja kisah yang ada hari ini untuk kongsi dengan kalian tentang kehidupan seseorang yang dihantui oleh pocong. Kadang-kadang kita ni manusia susah nak cakap. Kita tahu konsep roh tidak tenteram tu tak apply dekat kita. Tapi kadang-kadang kita ni manusia, bila diganggu, kita macam hilang arah sikit tau. Kita terasa macam, aku perlu tolong ke? Tapi kalau kau tolong pun kau nak bagi, kau tahu ke dia tu siapa? Kau nak hantar, kau nak letak kat tepi kubur dia ke? Janganlah. Okay guys. So pengajaran daripada kisah ini, andai kata kita diganggu, kita diminta pertolongan apa-apa, kita cari ustaz lah terus. Kita cari ustaz. Ustaz tolong handle ni ustaz. Sebab ustaz kan, ustaz lebih arif bukan saya. Kalau korang kat tempat Muiz diganggu, korang nampak dekat rumah korang ada sesuatu, korang cepat-cepat tau minta tolong ustaz ke, call member, share. Jangan go through benda-benda ni seorang-seorang. Nanti korang penat sendiri, nanti korang sakit sendiri, nanti korang susah sendiri, pengsan seorang semua kan. So anyway guys, kalau anda juga ada kisah seperti Muiz atau lain sikit, atau kisah-kisah yang lain yang tak pernah I ceritakan, kisah yang lain daripada lain, boleh je. Apa-apa saja pengalaman, kisah seram anda, pengalaman anda yang menyeramkan, anda boleh kongsi dengan saya dekat Instagram, dekat Twitter. Tapi selalunya orang akan hantar email lah yang paling panjang. Tapi bukannya tak ada. Ada je orang pernah DM saya kat IG semua. Okey je, I baca semua. So semoga kita bertemu lagi lah in the next video. Kisah siapa pula, kisah apa pula, korang kena tunggulah. Kepada anda yang tengok tidak subscribe ni, jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.